Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Bopeng memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Petronas Riang Ria Raya 2023 di Hotel Riverside pada malam Rabu. Beliau meluangkan masa beramah mesra dengan 500 lebih pengunjung yang datang merangkumi barisan rakan-rakan niaga Petronas serta tetamu kenamaan yang lain. Premier Sarawak turut ditemani Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Bureau Imigresen dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Manjang Renggi, Pengurusi Gas Petronas Datuk Adif Zulkifli dan Petronas Advisor Enterprise Strategic Advisory Noruddin Abdullah alias Liu Zihun. Dalam pada itu, beliau juga turut menyampaikan sumbangan duit raya kepada 40 orang penerima daripada 56 jumlah keseluruhan anak yatim piatu di Rumah Kanak-kanak Puan Hajah Norkiah Kuching. Selain meraihkan Syawal, majlis tersebut diadakan bertujuan merapatkan hubungan antara Petronas dengan rakan-rakan niaganya dan orang ramai. Laporan seterusnya, sambutan perayaan 60 tahun kemerdekaan Sarawak akan disambut secara besar-besaran dengan pelbagai program dan aktiviti akan berlangsung mulai 28 Mei ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak yang juga Menteri bertanggungjawab bagi sambutan tersebut, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, salah satu acara utama yang telah ditetapkan adalah Konvoi Kembara Sarawak Merdeka. Menurutnya, konvoi kembara tersebut akan berlangsung selama 56 hari, mulai 28 Mei hingga 22 Julai dengan objektif meningkatkan semangat patriotisme dan cinta terhadap tanah air dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Flag off akan dilakukan pada 28 Mei bertempat di paling hujung negeri Sarawak iaitu di Lawas. Yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier kita. Yang Amat Berhormat juga mau ikut kembara ini. Beliau akan mengikuti yang dah confirm ada satu stretch kembara daripada Miri ke Bintulu. Dia akan di flag off pada 10 hari bulan Jun. Dan penghujungnya, tamat kembara ini adalah pada 22 Julai yang akan disusuli oleh Yang Berhormat Datuk Gerald bersama dengan keseluruhan 12 presiden akan ikut sama dan mereka akan menaiki bas hidrogen dan menyerahkan bendera Sarawak Ibu Pertiwi, bendera Malaysia Jalur Gemilang dan bendera logo 60 tahun kemerdekaan Sarawak di acara utama yang akan diadakan pada pagi 22 hari bulan di Padang Merdeka. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Wisma Bapak Malaysia pada Rabu. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim menambah, salah satu aspek penting konvoi adalah untuk merayakan kemerdekaan dengan menyantuni rakyat sambil mengedar dan mengibarkan bendera Sarawak di setiap persinggahan. Ujar beliau, konvoi berkenaan akan berkunjung ke setiap bahagian di Sarawak dan di satu-satu perhentian akan diadakan pelbagai acara sampingan seperti pameran yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan dari tahun 1963 hingga 2023 daripada agensi kerajaan, gerai jualan dan usahawan serta program-program belia yang diselenggara oleh kementeriannya. Konvoi Kembara Sarawak Merdeka akan disertai oleh 25 buah kereta dan juga motosikal bagi konvoi tetap. Manakala kira-kira 856 buah kereta dan juga motosikal akan terlibat sedikit sebanyak untuk keseluruhan konvoi daripada bahagian ataupun antara dalam bahagian. Jumlah jauh perjalanannya adalah 3,516 km perjalanan. Konvoi tetap pasukan Urustia Kementerian Belia Sukan dan juga Pembangunan Usahawan dan juga UKAS
kereta trafik peronda PDRM, pasukan Jabatan Kesihatan, pasukan daripada JPJ, pasukan mekanikal daripada JKR. Kesemua ini akan merangkumi 37 orang, 14 kenderaan dan 4 buah motosikal. Selanjutnya, Pelan Strategik Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU 2023 mengambil kira strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 bagi manfaat pertumbuhan dan pembangunan organisasi tersebut. Bima Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Dato' Openg berkata, pelan ini merupakan pelan jangka masa panjang yang melibatkan semua pengurusan dan warga kerja DBKU. Katanya inklusiviti komuniti adalah salah satu agenda penting yang dapat dilaksanakan melalui platform kejiranan mesra DBKU. Inklusiviti ini merupakan prinsip utama dalam agenda pembangunan sosioekonomi untuk memastikan bahawa rakyat, khasnya warga kota Kuching, tanpa mengira gender, etnik, status dan kedudukan geografi, untuk sama-sama menikmati manfaat pertumbuhan dan pembangunan di bandaraya kita dan di seluruh negeri. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan dibacakan oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dalam Majlis Ramah Tamah DBKU pada Rabu. Premier Sarawak turut menzahirkan penghargaan kepada DBKU atas usaha meneruskan penerapan budaya kerja yang cemerlang dalam memastikan isu-isu semasa di Bandaraya Kuching sentiasa terkawal. Hal ini dapat dilihat di mana DBKU sentiasa bersama-sama dengan masyarakat dan warga kota dalam membangunkan kawasan, bukan saja dari segi fizikal, malahan dari segi usaha untuk meningkatkan tahap sosio-ekonomi warga kota. Dalam pada itu turut berlangsung majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang pertandingan lampu bertuntong KJM dan All Kuching Smart Heritage OKSI. Berikut pula, Penjawat Awam Negeri Sarawak PANS harus bersedia melengkapkan diri dengan pengetahuan baharu agar selari dengan agenda yang dibawa Kerajaan Sarawak. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, pemahaman ini penting agar melancarkan agenda pembangunan dibawa oleh kerajaan negeri seperti ekonomi hidrogen, tenaga hijau dan sebagainya. Jelasnya, rakyat harus memperbaharui pemikiran untuk terus seiring dengan agenda Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Dato' Openg agar tidak ketinggalan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis bersama Human Resource Champion HRC dan Human Resource Officer HRO di sebuah hotel terkemuka di Kuching pada Rabu. Dalam majlis sama, beliau turut melancarkan e-book berkaitan dengan Human Resource Wellbeing. Hadis sama ketiga-tiga timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datu Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Datu Baklen Bangi dan Datu Hi Changki, Pengarah Unit Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, Datu Ismail Muhammad Hanis, Pengarah-pengarah dari Unit Jabatan Premier Sarawak serta semua tetamu jemputan lain. Beralih dengan laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19, Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi landasan terbaik untuk Kerajaan Pusat menyelesaikan tuntutan Sarawak yang telah tertangguh sekian lama seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Laporan jawatankuasa antara Kerajaan IGC, Perlembagaan Sarawak dan Perlembagaan Malaysia. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Safi Ahmad berkata, perpaduan adalah keupayaan menyelesaikan segala isu yang boleh menimbulkan ketidakpuasan hati mana-mana pihak, lebih-lebih lagi yang berkaitan atau bersangkut paut dengan perkara yang telah dipersetujui bersama ketika pembentukan negara ini seperti yang termaktub dalam MA63. Saya amat bersetuju tentang apa yang telah disentuh oleh Tuan Yang Terutama Tun berkaitan dengan Perjanjian Malaysia ataupun MA63. Kerajaan Perpaduan yang dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia pada masa ini adalah dilihat sebagai satu landasan yang terbaik untuk menyelesaikan tuntutan kita Sarawak, rakyat Sarawak yang telah tertangguh sekian lama
seperti yang termaktub dalam MCC3. Beliau berkata demikian semasa mengambil bahagian dalam perbahasan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Tuk Utama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak pada hari ketiga persidangan DUN Sarawak pada Rabu. Merujuk lanjut, beliau menyarankan kepada Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah serta agensi-agensi yang berkaitan agar merangka satu strategi yang bersepadu bagi memanfaatkan mana-mana tanah yang telah diluluskan seperti Rizab Komunal Bumi Putra yang khas untuk pertanian di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri KTN diusahakan secara komersial dan moden dengan kerjasama pemilik tanah berkenaan. Walaupun saya percaya kebijakan tanah ini tidak berupaya meningkatkan pendapatan di kalangan petani kerana ianya tidak diusahakan secara intensif dan kalau ada pun mungkin hanya secara kecil-kecilan yang dijalankan secara tradisional dan konvensional sahaja. Alangkah baiknya kalau tanah ini dimajukan, dibangunkan secara komersial dengan menggunakan teknologi pertanian moden secara usaha-sama dengan syarikat pengusaha pertanian yang terpilih dengan pemilik tanah melalui sewaan. Umpamanya, sudah pasti ianya bukan saja berupaya meningkatkan pengeluaran makanan tempatan dan menjadikan Sarawak pengeksport makanan utama, malah sudah pasti meningkatkan pendapatan pemilik tanah yang terlibat yang merupakan golongan petani selain menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Dengan cara ini juga dapat mengelakkan pemilik tanah daripada menjual tanah mereka untuk mendapat keuntungan jangka pendek semata-mata. Berucap lanjut, beliau memohon agar kerajaan mempercepatkan pelaksanaan projek klinik kesihatan daro jenis 4 yang baharu seperti mana yang telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK11 bernilai RM35 juta yang sepatutnya ditender pada bulan Mei 2018 yang lalu. Sementara itu, Adun Pujut Adam Yi Susang berkata Sarawak perlu menarik lebih banyak pelaburan asing untuk menubuhkan ibu pejabat serantau mereka di negeri ini. Menurut beliau, dengan adanya ibu pejabat utama syarikat global di Sarawak, ia bukan sahaja memberi lebih peluang pekerjaan, malah dapat mengekalkan sekumpulan bakat sedia ada, terutamanya dari kalangan anak Sarawak sendiri. In my opinion, in addition to establishing a strong education foundation for our future generation, we must also look to attract more foreign investments to establish the base in Sarawak, just like Shell did in 1910. That way, we would not only be able to train and equip our future generation with knowledge and skills to be competitive in the market, but we would provide them a lucrative opportunity to stay back in Sarawak. This would help the state in talent retention, giving our states the upper hand of a large pool of local talents when opportunities arise for Sarawak. Beliau berkata demikian semasa membahaskan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Tuk Utama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak pada Rabu. Sementara itu, beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Premier Sarawak kerana telah meluluskan peruntukan sebanyak RM238 juta bagi menyelesaikan isu saluran sungai cetek di muara Sungai Baram. Dalam perkembangan lain, Adun Batu Kitang, Insinyur Loh Keciang menyifatkan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Boh Openg mempunyai keupayaan luar biasa dalam memimpin negeri ini ke arah kestabilan ekonomi dan politik. Menurutnya, Premier Sarawak berjaya mengurus ekonomi negeri ini dengan cemerlang dan membawa kepada keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM136 bilion pada 2019. The state has a projected GDP of 282 billion by 2030, positioning us as a developed state by that year. With the plan, a total of 195,000 jobs will be created. Household income can be raised to 15,047 ringgit, which will undoubtedly contribute to narrowing the urban-rural development gap in Sarawak. Semasa mengambil bahagian dalam perbahasan pada Rabu, beliau menambah Premier Sarawak juga telah memperuntukkan RM7 juta bagi membina semula Taman Nelayan di Lubuk Buaya Taman Landeh yang bukan sahaja akan menarik pelancong tempatan, malah juga pelancong luar seperti dari Brunei dan Singapura. Premier Sarawak katanya juga telah melaksanakan skim lanjutan Kampung Batu Kitang di Kampung Bunga Rampai yang telah berjaya memenuhi peningkatan keperluan perumahan penduduk.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan Majlis Rumah Terbuka Petronas Riang Ria Raya 2023 di Hotel Riverside pada Rabu. #MemberFakta, salam UKAS.